Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Kita nak continue chapter 7 dengan subtopik combination. Sebelum ni kamu dah familiar dengan permutation, di mana permutation ni dia mementingkan susunan ataupun order arrangement. Okay, tetapi untuk combination, so a combination is a selection of one or more of a set of object. So keyword bagi combination adalah selection, di mana dalam combination kita hanya perlu choose atau pilih sahaja tanpa perlu kita kira susunan dia. Okay. So, kalau kamu perhatikan pada bahagian nota dekat poin ketiga ni, Mada nak buat sedikit pembetulan. Kamu ada nampak punca kuasa dekat sini sebenarnya silap. Okay, bukan punca kuasa. Dia sebenarnya adalah 3P2 which is equals to 6. So, tolong betulkan yang ini. Okay, padam atau guna correction tape dan tulis 3P2 equals to 6. Ada juga pada bahagian hadapan-hadapan nota chapter 7 ini yang ada guna punca kuasa. So tolong padam juga, kalau kamu nampak dia bukan punca kuasa, dia adalah sama ada NPN ataupun NPR. Okay, betulkan pada muka surat sebelum-sebelum ni. Okay, kita continue pada combination. So dekat sini dia ada bagi satu example. Kalau kamu nak buat permutation, okay, susunan. Ada 3 letters diberi PQR, kita nak susun 2 sahaja. Jadi kita akan pakai formula 3P2. Daripada 3 letters susun 2 sahaja. So kamu akan dapat sebenarnya jawapan 6, which refer kepada 6 cara untuk susun PQR. Ada diberi dekat sini PQ, QP, PR, RP, QR, RQ. So cara susun 2 letters out of 3 ada 6 cara. Pakai formula P. Sekarang ni kalau kita tukar soalan, daripada 3 letters ini kita hanya nak choose 2 sahaja. Okay, so kita tak disuruh susun pun 2 letters itu, dia hanya suruh kamu choose. So kalau combination, disebabkan kita choose, kita kena tukar formula kita menjadi 3C2. Daripada 3 item, saya pilih 2 sahaja. Saya tak perlu susun. 3 choose 2. So, kalau kamu baca explanation pada point yang ketiga ni, mainly dia nak explain dekat kamu. Kalau daripada 3 letters, pilih 2 dan susun, akan ada 6 susunan. Okay. PQ, QP sebagai contoh. Ini adalah susunan yang berbeza. Yang ini P dekat depan, yang ini P dekat belakang. Tetapi kalau dalam combination, kita tak pentingkan susunan. Order is not important. Yang penting daripada 3 huruf ni macam mana nak pilih 2. Okay. So, dia bagi contoh dekat sini. Kalau dalam combination, PQ, Madam ambil PQ dan QP ni. Dalam combination, PQ dengan QP dianggap perkara yang sama. Daripada letters PQR, sebenarnya kamu pilih huruf P dan huruf Q. Susunan doesn't matter. PQ ke QP, dia tetap sama. Okay, so dia ibaratnya kena faham daripada PQR untuk combination, saya pilih 2 huruf PQ. Susunan tak kisah. Maksudnya saya pilih PQ. Dia jadi satu saja cara untuk pilih 2 letters daripada 3 tu. Okay. Sama juga kalau PR, RP. Dalam combination dia tak kira ini benda berbeza. Dia hanya anggap ini sama sahaja. Daripada 3 letters kamu pilih huruf P dan R. Same goes untuk QR, RQ. Kalau permutation, susunan, QR, RQ benda berbeza. Tapi dalam combination, daripada 3, kamu disuruh pilih 2 sahaja, in which kamu pilih huruf Q dan R. Doesn't matter susunan QR ataupun RQ. Dia tetap pilih 2 huruf yang sama, which is Q and R. Okay, so itu beza dia untuk combination and permutation. Okay, so kita tengok kepada formula dulu. Okay, kalau manually nak kira maksud NCR, dia adalah yang dalam box ini. Okay, NCR. Daripada N object, choose R object. Macam tu baca dia. So, Madam
tidak terlalu explain berkenaan simbol atau penggunaan faktorial. Kita akan bincang kalau kita jumpa soalan yang melibatkan proving ataupun disuruh guna faktorial. Okey. Cuma sekarang kita just terus pakai NCR sebab kamu boleh direct guna calculator. Okey, kita pergi kepada example 7. Tengok pada example 7 soalan A. Okay, a bicycle shop owner has 12 mountain bicycle. Okay, keyword dia dekat sini kamu ada 12 mountain bicycle, which is your N is equals to 12. The owner wishes to select, okay, perkataan to select 5 bicycle to display. So, kamu hanya perlu pilih 5 basikal. Bukan disuruh susun ke 5 basikal tu. And 12, you need to choose 5 sahaja. Okay. So, berapa cara untuk kamu pilih 5 basikal daripada 12 basikal yang ada? So, dekat sini kita ada number of ways akan equals to, daripada total 12, saya hanya nak choose 5. So, 12C5 jawapannya adalah 792. Okay. So, ini soalan A. Kita pergi kepada soalan B. Soalan B, a quiz team of 4 is chosen. Again, perkataannya chosen, pilih. Kamu nak pilih 4. From a group of 15 student. So, sebenarnya secara total, kamu ada 15 student. Tapi kamu nak form a team yang hanya ada 4 orang. So, daripada 15 pelajar, kita nak choose hanya 4. So, kita akan pakai combination sebab kita tak disuruh susun pun, hanya suruh pilih. So, number of ways dia akan jadi equals to, from 15 student, kita akan hanya choose 4 untuk kita create the team. So, 15C4 tekan calculator dapat 1365. Okay, next kita pergi kepada soalan C. Okay, untuk soalan C1 dahulu. There are 5 students. Okay, asalnya kita ada 5 students. So, our N is equals to 5. Tetapi soalan 1, dia suruh kita choose. Okay, perkataannya adalah choose. Bukan susun, bukan arrange. Choose 2 student. So, daripada 5 students, kita nak choose hanya 2. So, kita pakai formula combination. Number of ways dia akan jadi 5C2. From 5 student, choose 2. So, kita akan dapat nilai 10. Okay. Untuk soalan yang kedua, ada sedikit berbeza dari segi ayat sahaja. Okay, kena faham. There are 5 student. Total N is equal to 5. Tetapi untuk soalan kedua ni, yang kita nak cari adalah a president and a secretary. Maksudnya, daripada 5 student, kamu still nak pilih 2 student sahaja. Seorang akan jadi presiden, seorang akan jadi secretary. Kita tak disuruh pun decide siapa presiden, siapa secretary. Dia cuma cakap daripada 5 student, kamu nak choose seorang jadi presiden, seorang jadi secretary. In other way, kita akan kata daripada 5 student, kita still hanya nak pilih 2 student untuk jadi pengerusi dan setiausaha. So, still kita akan pakai formula yang sama, which is number of ways akan jadi from 5 student, kita choose 2 sahaja untuk jawatan, pengerusi dan setiausaha. So, jawapan akan still equal to 10. Okay, next kita cuba tengok example 8, soalan A dahulu. Okay, if there are 8 girls and 7 boys. Okay, kalau soalan macam ni kena hati-hati sebab dia ada pecahan kepada kita punya item, which is girls and boy. Okay, so kita ada 8 girls, madam label 8G, and kita ada 7 boys in a class. So, secara total kita ada 15 students. Boys and girls campur jadi 15. Okay, tetapi soalan tanya, in how many ways could a group be chosen? Berapa banyak cara kita boleh buat untuk form satu group yang terdiri daripada 2 boys and 2 girls. Kita nak form satu group yang ada 2 boys and 2 girls. So, kamu boleh buat note sikit.
from 8 girls, saya hanya nak pilih 2 girls sahaja. Okay, choose. And untuk boy pun sama. Daripada 7 boy, kita hanya nak choose 2 boy. Untuk kita form a group yang ada 2 boys and 2 girls. 2 boys, 2 girls. Okay, so kalau soalan macam ni, kita nak kira number of ways dia. Dia akan jadi, buat satu-satu. Untuk girl dahulu. Daripada asalnya kita ada 8 girl, kita hanya nak choose 2 girl. So, 8C2. Kemudian, disebabkan kamu ada item yang lain di sini, kita akan buat operasi darab. And then, buat untuk boy pula. Untuk boy, kita ada asalnya 7 boy. Kita hanya nak choose 2 boy untuk berada dalam group. Okay. So, secara combinationnya, girl 8C2, boy 7C2. Okay, so just yang ini tekan kalkulator sajalah dan buat operasi darab. Kamu akan jumpa jawapan 588. Okay, next soalan daripada example 8 yang Madam nak tunjuk adalah soalan B. Okay, so kita nak form a committee group. Okay, a committee is to be formed from 8 men and 4 women. Okay, so sebenarnya asal kita ada 8 men and 4 women. Okay, and then dia suruh kita form committee yang consisting of 7 members. Kita buat soalan 1 dulu. Kita daripada total, so total ni and kita ada 12 orang lah. Lelaki dan perempuan, men and woman. Tetapi kita nak form sekarang ni satu group committee yang hanya ada 7 members. Okay, 7 members. Tak kisah dalam grup tu ada berapa banyak lelaki, tak kisah juga berapa banyak perempuan. Yang penting, kita nak form satu grup yang ada 7 ahli sahaja. So, apa yang kita kena buat adalah number of ways untuk form group yang ada 7 members adalah daripada 12 in total. 12 men and women. Okay, kita akan hanya pilih 7. Ini maksud dia 12C7. Daripada 12 orang, pilih je mana-mana untuk form satu grup yang ada 7 orang. Okay, sebab dia tak spesifik pun grup tu macam mana. Dia cuma cakap pilih 7 orang. So, 12C7. That is why kita dapat jawapan 792. Okay, so ini soalan 1. Kalau soalan kedua, masih dari data yang sama. 8 lelaki, 4 wanita. Total ada 12 orang. Untuk soalan kedua, kita disuruh form a committee yang ada 5 men and 2 women. Kali ni spesifik. Okay, tadi kita ada 8 lelaki, 4 wanita. Sekarang kita nak form satu group yang hanya ada 5 men and satu lagi kita ada 2 women. So, group kita ada 7 orang. Masih 7 orang. Tetapi kali ni dia pecah. Mesti ada 5 lelaki, mesti ada 2 wanita. Okay, so dekat sini kita masih apply konsep choose. Okay, so number of ways dia akan jadi daripada 8 lelaki, kita hanya nak pilih 5 sahaja. So, 8C5. Tetapi ada juga bahagian untuk perempuan yang kita kena pilih. So, kita akan buat operasi darab. Daripada 4 wanita ni, kita nak choose hanya 2 wanita untuk jadi komiti. So, yang ini kena darab dan kena ikut gender, lelaki dan wanita. So, kita ada 336 kalau kamu terus tekan kalkulator. 8C5 darab 4C2. Okey, then kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okey, untuk soalan yang terakhir ni masih dengan data yang sama. Okey, so ini soalan ketiga. Kita ada 8 men and 4 women. This time kita nak form members dalam grup kita mesti ada 7 orang. Ada 7 orang, tetapi dia ada syarat lagi. Men mesti more than the woman. So, syarat yang dia letak dekat sini, kamu form committee, choose 7, but syarat dia, men mesti lebih ramai daripada woman.
Okay, bilangan M mesti lebih ramai daripada bilangan W. So yang ni kamu kena fikir dan analisis sikit. Macam mana kita nak form satu grup yang ada 7 orang tetapi lelaki mesti lebih daripada perempuan. Okay, so boleh fikir kat sini, katakanlah, okay, madam buat macam ni. Satu grup tu dia boleh ada 0 men and 7 women. Boleh tak kita form grup macam ni? Tak boleh sebab tak logik. Woman ada 4 sahaja. Tapi yang kita nak create, kena pakai 7 woman. So yang ini tak valid. So option yang ini kita akan remove. Okay, kemudian cuba kamu form. Ada group 7 members yang ada 1 man and 6 women. Total masih 7. Tetapi logik tak kalau kita form komiti yang macam ni? Pun still tak logik sebab kita nak ada 6 women. Tapi maksimum women yang kita ada hanyalah 4. So option yang ini pun kita akan reject. Okay, fikir lagi. Kalau saya ada 2 men, saya kena ada 5 women supaya total saya ada 7 orang. Okay, 2 tambah 5 ni. Pun again option ni kita kena remove sebab kita nak pakai 5 women. Women yang ada hanyalah 4 je. So tak bolehlah create team yang macam ni. So fikir lagi, apa lagi option yang saya ada? Kalau saya ada 3 men and 4 women. Total 7. Okay. Option ini valid. Nak pakai 3 men, okay, kita ada 8. Nak pakai 4 women and women memang ada 4. So option ini boleh difikirkan. Tetapi adakah option ini menepati syarat ni? Lelaki mesti lebih dari wanita. So soalan ni lelakinya lebih sikit dari wanita. So kita tak bolehlah pakai option yang ini. Yang ini perempuan ramai. 4 orang. Lelaki 3 je. Dia nak lelaki yang kena ramai. Kena fokus lelaki lebih ramai daripada perempuan. So option ni pun kita delete. So apa lagi option yang kita boleh buat? 4 men and 3 women. Okay, kalau ikutkan bilangan yang asal, kita sekarang nak pakai 4 men. Okay, cukup. Sebab kita ada 8, kita boleh pilih 4 orang. Woman pun cukup. Kita ada 4, kita nak pakai 3 sahaja. So option ni valid. Dan valid tak dengan syarat soalan. Dia nak men mesti lebih dari woman. So soalan ni yes. Men lebih ramai daripada woman. So yang ni salah satu option kita. So next option yang ada. Kalau kamu form 5 men, 2 women. Ini pun akan menghasilkan total 7 members. Tetapi memenuhi syarat ini. Men lebih ramai daripada woman. 5 lelaki, 2 wanita. Okay, ada lagi tak option boleh buat? Yes, ada. Which kita boleh create team yang ada 6 men and only 1 woman. Total masih 7. Dan lelaki lebih ramai daripada wanita. And satu lagi last option yang kita ada, kalau the whole group kita, komiti kita tu ada 7 men dan tak ada langsung wanita pun boleh. Okay, dia masih memenuhi syarat total ada 7 orang dan lelaki lebih ramai dari wanita. Okay, so semua yang ini adalah option yang kita ada untuk memenuhi syarat ada 7 ahli kumpulan dan lelaki mesti lebih ramai dari wanita. Okay, so yang kamu nak kira dia punya combination adalah yang kita list down ini. So kalau kita kira combination dia, this one, asalnya, okay, kita ada 8 men and 4 women. Okay, so untuk option yang pertama, fokus yang ni dulu. Daripada 8, kita hanya nak pilih 4 orang. So kita akan tulis 8C4. Didarab dengan untuk wanita pula, daripada 4 kita hanya nak choose 3 sahaja. So 4C3. Untuk option kedua, 8 lelaki kita nak choose 5. Darab dengan 4 wanita nak choose 2 sahaja. The third option, daripada 8 lelaki kita choose 6. Okay, 8 choose 6. Untuk perempuan, 4 choose 1. So 4C1. And untuk option yang terakhir kita akan ada 8C7. 8 lelaki choose 7.
darab dengan daripada 4 perempuan, 4 wanita, kita tak pilih pun mana-mana. So, boleh letak fonksi 0. Okay, so dari sinilah kamu akan kira pakai kalkulator dan kita akan total upkan lah semuanya. This one is 280, 336, 112 dan this one is 8. So, total number of ways untuk kita create team yang ada 7 ahli dan lelaki lebih ramai dari wanita. Kita akan tambah semualah. 280 plus 336 plus 112 plus 8. So, this give you 736. Okay, so kena buat analisis sikit untuk soalan ni. Kena fikir apa yang soalan masukkan atau apa soalan nak kita pilih. And then, so kamu boleh sambung the rest of the question daripada example 8 bermula dari soalan C sehingga soalan G.